Assalamualaikum, saya pelajar OUM Kuala Selangor dengan nombor matrik 760116615026 Tugasan ialah pengurusan tingkah laku untuk kanak-kanak kecil HBEC 2903. Saya memilih teori tingkah laku kanak-kanak tentang teori pembelajaran sosial, Social Learning Theory atau SLT. Objektif tugasan ini ialah mendefinisikan maksud teori pembelajaran sosial, menerangkan tentang teori pembelajaran sosial, membincangkan tentang implikasi pengajaran dan pembelajaran teori pembelajaran sosial, dan mengenal pasti tentang teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial atau Social Learning Theory (SLT) menurut Albert Bandura dan Richard Walter 1963, teori ini mempelajari tentang tingkah laku kanak-kanak dengan meniru tingkah laku orang dewasa atau meniru tingkah laku orang lain sebagai modeling, peniru. Model ialah individu atau seseorang yang ditiru oleh kanak-kanak serta mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak tersebut. Modeling atau peniru ialah proses kanak-kanak meniru tingkah laku dan menghasilkan tingkah laku yang menyerupai model tersebut. Maksud modeling ialah kanak-kanak meniru atau menyalin tingkah laku orang dewasa. Contohnya, kanak-kanak sering mendengar kata-kata yang kesat, kata-kata yang memaki hamun, maka kanak-kanak itu akan melakukan hal yang sama dan meniru hal yang sama. Contoh lain, apabila kanak-kanak selalu mendengar perkataan yang lemah lembut, bersopan santun, maka kanak-kanak tersebut akan meniru hal yang sama. Mereka akan bercakap lemah lembut, bersopan santun. Contohnya, ucapan terima kasih. Maka kanak-kanak akan mengikut apa yang orang dewasa lakukan. Contoh lain iaitu kanak-kanak selalu meniru tabiat atau karakter orang dewasa. Contoh-contoh model lain ialah 1. Ibu bapa. Kanak-kanak meniru contoh ibu bapa di rumah. 2. Ahli keluarga yang lain. 3. Orang terkenal atau orang yang berjaya. Contohnya, seorang pemimpin, seorang guru, artis dan yang lain. Contoh lain model ialah watak-watak animasi ikutan kanak-kanak dalam televisyen seperti Spiderman, Putri Salji, contoh-contoh putri yang lain, contoh animasi yang lain. Mereka akan meniru watak-watak atau karakter animasi tersebut. Implikasi teori pembelajaran sosial terhadap pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan teori pembelajaran sosial yang dipelopori oleh Albert Bandura, pemerhati akan meniru setiap tingkah laku model. Sekiranya tingkah laku model tersebut mempunyai ciri-ciri seperti bakat, kecerdasan, kuasa, kecantikan ataupun populariti yang diminati oleh pemerhati. Sudah tentu, sebagai seorang guru, kita sewajarnya turut mempunyai sedikit sebanyak mengenai ciri-ciri yang disebut di atas. Ia secara tidak langsung amat berkait rapat terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Antara implikasi yang berkait rapat dengan teori pembelajaran sosial terhadap pengajaran dan pembelajaran ialah: pertama, kita sebagai seorang guru amat penting bagi kita memberi setiap murid peluang untuk memperhati dan mencontohi pelbagai jenis model yang menunjukkan tingkah laku yang diingini. Oleh yang demikian, kita hendaklah memastikan bahawa kita sendiri
boleh menunjukkan tingkah laku yang boleh diteladani serta memaklumkan kepada kanak-kanak berkenaan kesan sesuatu tingkah laku yang tidak bermoral, melanggar norma-norma masyarakat dan undang-undang, bersifat eksploitasi dan manipulasi dan sebagainya. Kedua, sebagai seorang guru atau pendidik, perlu memastikan dan berusaha menyediakan persekitaran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku. Perkara seperti memberi insentif, pengukuhan dan sokongan moral seharusnya diberi kepada murid-murid secara berterusan bagi menggalakkan berlakunya tingkah laku yang baik dalam kalangan murid-murid pada masa kini. Ketiga, persembahan pengajaran seorang guru seharusnya tersusun dan mengikut tema agar dapat menarik minat belajar dan perhatian murid-murid, serta seharusnya dapat dijadikan model untuk diikuti oleh mereka. Keempat, guru mestilah sentiasa bersedia dengan kemahiran komunikasi agar setiap kali sesi demonstrasi pembelajaran di dalam kelas jelas, dapat difahami dan dapat diikuti oleh murid dengan mudah dan tepat. Contohnya, jika guru mengajar cara-cara untuk menghasilkan sebuah lukisan, guru mestilah menerangkan dahulu langkah-langkah agar ia dapat diikuti oleh murid secara mudah. Kelima, guru juga boleh membawa bahan bantu mengajar, ABM atau BBM atau contoh-contoh yang berkenaan dengan apa yang dipelajari di dalam kelas agar murid dapat melihat secara terus dan seterusnya lebih memahami apa yang akan diajar oleh gurunya. Keenam, guru boleh menjemput seorang murid agar menjadi contoh kepada murid yang lain berdasarkan kerjanya yang bagus ataupun untuk membuat demonstrasi agar murid-murid yang lain dapat memahami dengan apa yang diajar oleh gurunya. Ketujuh, guru juga perlu menyemai nilai-nilai murni dan sentiasa menggunakan psikologi serta simulasi semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Ianya dilihat dapat membentuk murid ke arah yang lebih proaktif dan produktif. Contohnya, guru boleh membuat aktiviti seperti kuis, teka-teki, bercerita, bersoal jawab, bertanya pelbagai soalan yang mencabar minda kepada murid agar kemahiran kognitif mereka dapat berkembang secara berterusan. Dan tahap perkembangan kanak-kanak dapat seimbang melalui aktiviti tersebut. Seperti perkembangan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial mereka. Murid dapat berimajinasi dan seterusnya dapat memikirkan idea-idea baharu dan bernas sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Kesimpulannya, sebagai seorang pendidik atau guru, perlu menunjukkan contoh yang baik untuk kanak-kanak. Seorang guru mestilah sentiasa bersikap adil kepada semua anak murid, bersopan santun, kerap mengungkapkan perkataan yang baik kepada kanak-kanak dan mengelakkan daripada menjerit, memarahi kanak-kanak dengan bahasa yang kesat atau memaki hamun. Sekian saja tugasan saya hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Selamat menonton dan jumpa lagi. Assalamualaikum.